الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan, yakni bagi kehidupan dunia dan akhirat, ialah bertakwa. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita mengambil pengajaran daripada firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang Arab jahiliyah dan mereka yang baru Islam setelah menunaikan haji di Makkatul Mukarramah. Kerana kita baru saja menyaksikan hari raya bersempena dengan haji dan kurban, bersempena dengan umat Islam yang mampu baru saja menunaikan fardu haji. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Surah Al-Baqarah yang bermaksud, maka apabila kamu telah selesai menunaikan amalan-amalan ibadat haji kamu, maka sebutlah Allah kerana ingat kepadanya, sebagaimana kamu menyebut ibu bapa dan nenek moyang kamu, kerana ingat kepada mereka. Bahkan sebut lebih daripada itu lagi. Maka di kalangan manusia ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami bahagian di dunia ini dan tiada bahagian untuknya di hari akhirat. Dan ada di kalangan manusia orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat juga baik, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Mereka itulah orang-orang yang diberi oleh Allah di atas ganjaran daripada apa yang mereka telah buat.
Dan sesungguhnya Allah itu sangat segera hisapnya. Menunjukkan di sana terdapat dua kumpulan di kalangan manusia. Walaupun mereka mengerjakan haji di Makkah Al-Mukarramah, ketika menunaikan ibadat di tanah suci Makkah yang dimuliakan itu, namun manusia terbelah dua. Ada orang yang ingat pada dunia saja, lupakan hari akhirat. Dan ada orang yang sedar bahawa kehidupan manusia bukan di dunia ini sahaja, bahkan di sana ada alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Keadaan ini boleh mempengaruhi pikiran mereka walaupun ketika mereka menunaikan haji, dan mempengaruhi pikiran mereka walaupun ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini berkait dengan mereka yang menunaikan ibadat haji, para ulama tafsir menyatakan al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Marilah kita menjadi manusia yang sedar dan faham bahawa kedudukan manusia di atas dunia ini hanya sementara waktu sahaja. Selepas mati ada alam barzakh, ada soalan dan perkiraan di dalam kubur. Kemudian dihidupkan semula, dikenali dengan hari akhirat, akan dikira dan dihisap amalan yang dibuat dalam masa hidup di atas dunia. Di sinilah manusia yang sedar dan insaf mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menolongnya dalam kehidupan dunia untuk menghadapi kehidupan hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Perkara ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala yang menyoal manusia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu sahaja, padahal kamu tidak dipanggil balik kepada kami, yakni untuk disoal, untuk dikira amalan, ditimbang amalan, dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita membaca, mengaji dan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk menegakkan Islam, kita akan bertemu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang di musim haji untuk berkempen, mengajak pemimpin-pemimpin Arab supaya masuk Islam dan berjuang bersama dengannya untuk politik Islam, bagi mendirikan sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pengajaran dan mengambil peluang daripada orang-orang Arab melalui pemimpin-pemimpin mereka yang berhimpun di Makkahul Mukarramah di musim haji untuk mengerjakan haji, menunjukkan bahawa ibadat haji diamalkan oleh orang-orang Arab
sebelum lagi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepas Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, menyembah berhala, meminum arak, dan berbagai-bagai maksiat mereka buat, tetapi mereka tidak meninggalkan ibadah haji. Mereka berhimpun di Makkah untuk menunaikan haji tiap-tiap tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang selama 13 tahun di Makkahul Mukarramah menghadapi keadaan apabila pemimpin Mekah tidak bersedia untuk menyerahkan negeri Mekah menjadi tapak kepada kerajaan Islam. Walaupun mereka sanggup untuk melantik Rasulullah SAW menjadi raja di Mekah, menjadi pemimpin di Mekah, dan hendak diberi kepadanya harta kekayaan, tetapi tidak mengizinkan kerajaan Islam didirikan. Semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW kerana perjuangan Islam di atas dunia ini untuk menuju ke alam akhirat mewajibkan kita beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir urusan dunia, halal dan haram, boleh dan tidak boleh, adil dan zalim. Bagi membolehkan Islam yang mentadbir dunia dilaksana dan diamalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkempen menemui pemimpin Arab yang menunaikan haji di Makkahul Mukarramah, mengajak mereka masuk Islam, berjuang Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyerahkan tanah air mereka menjadi tapak untuk didirikan kerajaan Islam yang beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila menemui pemimpin Bani Amir, mereka meminta syarat, sekiranya Islam menang, mereka dilantik menjadi ketua. Mereka diberi hak harta kekayaan. Nabi SAW tidak bersedia untuk menerima mereka, kerana mereka tidak ikhlas bersama dengan Islam dan tidak sedia untuk berjuang. Apabila bertemu dengan pemimpin Bani Syaiban, mereka mengaku Islam adalah agama yang baik, yang benar, tetapi mereka takut. Takut untuk berjuang bagi menegakkan Islam, berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Islam tidak boleh tegak dengan orang takut. Akhirnya Nabi SAW bertemu dengan pemimpin Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, di mana mereka telah mendengar berita kedatangan Nabi akhir zaman daripada ulama-ulama ahli kitab. Apabila pemimpin Aus dan Khazraj ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka masuk Islam, memberi janji kepada mereka Islam akan menang, dengan syarat hendaklah berjuang menghadapi musuh yang datang dari seluruh dunia. Allah menjanjikan kemenangan dunia dan akhirat.
mereka beriman dan percaya kepada Islam. Mereka beriman kepada janji Allah, janji kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka bertemu di Mina untuk menerima bai'ah, menerima perjanjian setia untuk bersama dengan Islam. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengajak mereka berjanji dengan sabdanya, "Bai'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati bin-nashati wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fil-'usri wal-yusr wa 'ala al-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah ولا تأخذكم في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني منه إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أهليكم وأموالكم فلكم الجنة." Aku minta kamu berjanji kepada aku. Yang pertama, mentaati perintah aku. Apa saja aku perintah kamu taat, sama ada di masa rajin ataupun malas. Yang kedua, berjanji untuk menyumbangkan harta yang masa senang dan susah. Yang ketiga, berjanji menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk bangun bersama dengan aku, menyatakan yang benar, tidak peduli celaan orang yang mencela. Dan yang kelima, berjanji untuk menolong dan memberi pertolongan bila aku pergi ke negeri kamu, sebagaimana kamu mempertahankan harta dan keluarga kamu bila diserang oleh musuh. Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Mereka bangun seorang demi seorang, berjanji dengan Rasulullah SAW. Bukan saja menjadi orang Islam, mereka berjanji untuk berjuang Islam, menghabiskan harta, menyerahkan diri dan menyerahkan tanah air mereka untuk menjadi tempat bagi didirikan kerajaan Islam. Maka berlakulah hijrah, perpindahan Rasulullah SAW dan sahabatnya yang telah beriman di Mekah, yang telah diuji selama 13 tahun, dizalimi dan diunyanya. Ada yang dibunuh, yang diseksa, yang dikurung, yang disekak perniagaannya, dan berbagai-bagai kesusahan. Mereka diminta berhijrah, maka berlakulah kelahiran golongan muhajirin. Mereka yang berhijrah, berpindah, meninggalkan keluarga, anak isteri, meninggalkan harta, meninggalkan tanah air dan kampung halaman yang dikasihi untuk pergi ke Madinah dan bergabung dengan golongan Ansar, iaitulah orang-orang Madinah yang masuk Islam. Maka lahirlah dua golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, yang berhijrah, meninggalkan kampung halaman, harta dan keluarga, yang berjihad perjalanan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Maka bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia daripada Allah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka
Dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka. Kerana mereka beriman bukan sahaja dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan Allah dan Rasul. Mereka percaya kepada janji dunia dan janji di hari akhirat. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, sekiranya kita mahu menjadi orang-orang beriman yang sebenar, kita mestilah beramal dengan amalan mereka, berjuang dengan perjuangan mereka. Maka kita bersama dengan mereka di hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur? Kamu boleh tidak percaya kepada Allah, padahal kamu dahulunya mati tidak ada langsung. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian Allah mematikan kamu. Kemudian Allah menghidupkan kamu semula. Dan kamu dipanggil balik kepada Allah untuk dibicarakan apa yang kamu percaya dan kamu amal dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Marilah kita menghisap diri kita, menghisap kepercayaan yang ada dalam hati kita, amalan kita dan perangai kita, sebelum kita dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam seperti yang dibawa dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah yang benar. Itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat. Yang lain daripadanya sesat, membawa celaka di dunia dan neraka pada hari akhirat. Seterusnya kita jangan lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha 10."
Sesiapa yang berselawat ke atasku 1 selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah SAW yang ada di alam barzakh, di dalam kuburnya, untuk melayakkan kita mendapat syafaat dan bersama dengannya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.